بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita ingin melihat kepada halaman yang kedua daripada surah Ad-Dukhan pada halaman 497 dan pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadil Ustaz Fasya ya. Alhamdulillah saatnya sama kita hari ini ya, sehati sejiwa insyaallah. Amin ya Allah dengan Quran Ustaz ya, dengan asas Quran. Dan harapnya dengan tuan-tuan juga yang berada di rumah, kita sehati sejiwa pada masa yang sama ini untuk kita melihat bagaimana hati kita ini disatukan, dijiwakan dengan panduan daripada Al-Quran, bukan daripada jiwa hati kita sembrono semata-mata. Mari sama-sama kita doa dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis kisah yang ada pada halaman 497. Bermula daripada ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-33, kita akan menyambung kisah Nabi Musa bersama Firaun, bagaimana Nabi Musa ingin menyelamatkan Bani Israel daripada cengkaman Firaun yang amat menzalimi kepada rakyatnya. Diikuti pada ayat yang ke-34 hingga 39 pengingkaran orang musyrik terhadap kebangkitan dan penegasan kepada mereka bahawa semua ini ada tujuan dan mereka perlu sedar agar tidak rugi pada suatu hari nanti. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 19 hingga 31 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Macam mana hari ni? Syawal ke berapa dah kita dah lupa dah. Tapi masih lagi dalam mood Syawal. Moga-moga Syawal yang kita berada sekarang ini menjadi titik tolak untuk kita terus saling memaafkan dan juga untuk kita terus menyuburkan semangat Al-Quran dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita nak mula bacaan kita ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-31. Nak ajak ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan sahabat Al-Quran semua untuk kita baca sama-sama dengan bacaan murattal bayyati. Jom kita cuba insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alla ta'lu 'ala Allahi بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأنزل
أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك القهر واترك البحر رهوا واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 19 hingga 31 untuk sama-sama kita menyambung kepada kisah Nabi Musa. Ustaz ya, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi membacakan kepada kisah kita tentang kisah Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Firaun ya, mengingatkan semalam kita sudah pun melihat kepada pernyataan daripada Nabi Musa ingin membebaskan kepada Bani Israel, rakyat kepada Firaun yang dizalimi jika Firaun itu tidak mahu beriman. Dan pada ayat yang ke-19, dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Jadi bila bercakap tentang wa alla ta'lu 'ala Allah ini, jangan sombong ini kerana Firaun tidak mahu menerima kepada panduan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong ya, sombong ingin buat ikut hal dia lah Ustaz ya, dan dia nak memeras kepada rakyatnya ya. Jadi bila dia memimpin, memeras kepada rakyat, menzalimi pada rakyatnya untuk kesenangan dia, itu adalah sebagai satu kesombongan yang ditegur oleh Nabi Musa alaihi salam. Pada ayat yang ke-20, dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu daripada ancamanmu untuk merejamku. Kalau kita perasan sebelum ini kita sudah banyak kali melihat kepada bagaimana Nabi Musa ini berinteraksi dengan Firaun ya, sampai satu masa ialah Firaun tu sendiri dia kata aku nak bunuh sendiri kan, dia nak bunuh nak uruskan Nabi Musa. Dan pada waktu itu Nabi Musa menyatakan bahawa aku berlindung dengan Tuhanku dengan Tuhanmu, sempat berdakwah lagi, sempat lagi memaklumkan bahawa sebenarnya aku tak takut pun kan, aku berlindung hanya dengan Tuhanku dan Tuhanmu, sama kita Tuhan yang sama, antarjumun, iaitu daripada engkau nak merejam
menghajam aku sampai mati. Jadi ini adalah cabaran bagi yang membawa kepada mesej kebaikan, ya, kerana orang yang sombong ini dia tak suka dikacau, ya, tak suka dikacau pangkat dan juga segala kemewahan yang ada. Pada ayat yang ke-21, ya, jika kamu tidak beriman kepadaku maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel. Kalau kita perasan dalam hal ini bagaimana Nabi Musa berdakwah, Ustaz, ya, Firaun ni adalah tokoh politik lah dengan dia punya kuncu-kuncunya, dan mereka ni memang orang politik. Kalau bukan kerana iman, makin lama makin sombong, Ustaz. Ya. Makin sombong. Ialah pasal dulu pakai kereta kecil, lepas tu dah kereta besar, dah ada driver, ya, rumah dulu kecil, sekarang dah besar, ya, dulu ada satu akaun, sekarang dah banyak akaun. Jadi kalau kena tukar lifestyle, cara hidup, mereka akan apa istilahnya, dia akan terkejut, ya. Dan pada waktu itu bila dah diajak, kalau kamu tak nak pun beriman, wa illam tu'minu li fa'tazilun, ya, iaitu jika kamu tidak mahu beriman, tinggalkan aku ini untuk membawa rakyat ini kepada kebenaran. Jangan pula kamu tidak beriman, wahai Firaun, kemudian dia nak kacau pula kepada rakyat. Pasal bila orang tidak beriman, sombong ini, dia mesti akan menyusahkan orang lain. Itu confirm. Ya. Dia akan mengambil hak rakyat, hak orang lain, merompak, rasuah dan sebagainya. Jadi Nabi Musa kata, fa'tazilun, biarkan aku, fada'a rabbahu annaha ulai qaumum mujrimun. Pelajaran yang besar daripada ayat 22 ini, Nabi Musa berdoa, Ustaz. Ya. Dah Firaun degil, ya, dia berdoa pada Tuhannya, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang pendosa. Mujrimun itu adalah orang yang pendosa, yang selalu membuat jenayah dalam kehidupan. Jadi apa yang kita belajar daripada ayat ke-22, ajak, tapi bila degil, bila tidak diendahkan, doa, Ustaz. Masya-Allah. Doa. Dia bukannya doa untuk hancurkan terus. Kalau kita tengok isi doa ini adalah Nabi Musa tak cakap, ya Allah hancurkan jelah, kalau boleh Firaun tu masuk ke lubang cacing, kan, biar saya henti, tak ada, ya. Tetapi sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahawa orang Taif itu adalah orang yang jahil, di sini mereka ini adalah mujrimun, itu saja doanya. Doa penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengutuk-ngutuk, tidak melaknat, tetapi mendoakan sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Kathir, berdoa kepada Tuhannya untuk tidak membinasakan mereka, ya, tidak membinasakan, tetapi biar Allah settlekan. Sebenarnya boleh je Nabi Musa dapat diberikan ilham, hancurkan dia, lemaskan dia, ya. Pelajaran untuk kita apa? Kalau kita ajak orang, Ustaz, ya, ada orang buat perangai, ya, kadang-kadang orang mengacau kita ke apa sebagainya, apatah lagi kalau kita mendidik anak kita, jangan sampai kita kata apa, kalau cikgu cakap saya tak halalkan ilmu yang saya ajar. Dia ada juga cikgu yang marah sangat kepada anak muridnya yang mungkin lompat pagar, lompat kerusi, lompat apa sebagainya tu, dia sampai terkeluar perkataan tersebut. Itu bukan sunnah Nabi. Subhanallah. Itu bukan sunnah Nabi Musa, bukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga yang kita kena belajar daripada ayat yang ke-22. Pada ayat 23, fa asri bi ibadi, ya, Allah berfirman, berjalanlah pada waktu malam bersama dengan hamba-hambaku Bani Israel. Pada waktu malam, sekali lagi Allah cakap lailan, innakum muttabaun, sesungguhnya kamu akan dikejar. Allah beritahu awal malam kamu larikan diri pada waktu malam, ya, pasal asri itu maksudnya memang jalan waktu malam, ya. Tetapi Allah cakap innakum muttabaun, Allah dah beritahu bahawa kamu akan diikuti. Apakah pelajaran untuk Nabi Muhammad? Ini mesej untuk hijrah, Ustaz. Betul. Hijrah pada waktu malam, Nabi memang berhijrah pada waktu malam, dan pada waktu itu dikejar oleh orang-orang musyrik pada waktu itu. Dan bagi kita, apa pelajaran kita? Adakah kita kena keluar waktu malam? Ini nak menunjukkan bahawa kalau katakan dah sampai satu masa amat membahayakan fizikal kita ketika kita mengajak ke arah kebaikan, maka kita kena berhijrah ke tempat lain. Tetapi kalau tidak, kan, orang baru dia komen sikit ke ataupun cakap-cakap sikit, tunjuk macam tu saja, okeylah saya macam ni, saya nak merajuklah. Itu bukan kaedahnya. Kita terus keep it up, ya. Jangan berputus asa kerana kita tak lagi sampai dihenyak macam seperti Nabi Musa ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat yang ke-24, watrukil bahra rahwa, ya, dan tinggalkanlah laut ketika terbelah, innahum jundum mu'raqun, sesungguhnya mereka adalah tentera yang akan ditenggelamkan. Jadi ketika lari itu dikejar oleh
tentera-tentera Firaun. Dan ketika Nabi Musa dah letakkan tongkatnya terbelah, ya, sebenarnya dia boleh je kan, saya rasa dah cukup masanya, saya akan tutup kan. Tapi Allah kata biarkan terbuka, biar Allah selesaikan, kamu fokus kepada apa yang perlu diselamatkan. Pelajaran untuk kita apa dalam hidup kita ni, jangan pula kita tengok ada orang yang ni, kita kalau boleh kita nak tenyeh-tenyeh dia sampai tu, kita fokus pada satu daripada beribu-ribu orang yang sebenarnya nakkan kebaikan. Sama Ustaz ya, kalau saya pun kalau kadang-kadang ada 1000 perkataan yang baik, tapi tiba ada keluar 2 perkara yang tak baik, kadang-kadang kita mula nak fokus pada yang 1, 2, 3, padahal banyak lagi yang baik. Dalam rumah tangga ya, suami isteri banyak benda baik, jangan fokus pada benda yang hari itu teh tak cukup panas contohnya kan, ataupun hari itu mungkin dia punya bunga layunya cepat sangat contoh. Jangan difokuskan kepada perkara yang tidak perlu kita laksanakan. Jadi hal ini Allah nyatakan watrukil bahra rahwa innahum jundum mu'raqun. Mereka akan ditenggelamkan. Allah boleh settle ya. Kita, yang Nabi Musa selesaikan isu bersama dengan Bani Israel untuk terus mendidik dan mengingatkan mereka kepada keimanan. Pada ayat yang ke-25, 26 dan 27 ya, kita nak sama-sama membaca ya, di mana Allah menerangkan tentang satu kekayaan, tetapi apakah pelajaran untuk kita, terutama kalau kita ini kaya tuan-tuan. Allah sedang memberi mesej dalam ayat yang ke-25, 26, 27. Sama-sama kita baca. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak ulang bacaan kita ayat yang ke-25, 26 dan juga 27. Betul Ustaz Faz. Dia kalau dalam bacaan ni Ustaz Faz kan, kalau kita ada kadang-kadang ada kita kata macam tiba-tiba ada gangguan lah. Maksudnya bunyi phone ke bunyi apa, dia akan mengganggu bacaan kita. Jadi kita kena hati-hati dan kita kena buat persediaan lah. Maksudnya untuk baca tu nak buka ni kan. Jadi insya-Allah jom kita nak baca ayat 25, 26 dan 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kam taraku min jannatin وزروع ومقام كريم ونعمة Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-25, Allah menyatakan dan berapa banyak taman-taman dan mata-mata air yang mereka tinggalkan. Pada ayat 26 juga kebun-kebun serta tempat kediaman yang indah dan kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana. Ya, mereka ditenggelamkan. Rupanya mereka diberikan Ustaz ini bukan sekadar Firaun. Tentera-tenteranya dia ada jannat, kebun-kebun, ada mata air, ada tanam-tanaman dan tempat maqam ini maksudnya tempat rumah yang besar ya, yang mulia. Kerana apa? Kerana mereka jadi tentera. Ini Mesir ni adalah negara berasaskan ketenteraan ya. Banyak negara-negara sekarang pun kan yang berasaskan ketenteraan. Jadi siapa jadi tentera Firaun, dia dapat rumah, dapat kebun, dapat macam-macam ini. Ya, sesuatu yang hebatlah ya. Wa na'matin kanu fiha fakihin, iaitu mereka dapat bersenang lenang ya, anugerah daripada Firaun kerana mereka jadi tentera pada waktu di Mesir itu. Tetapi Allah menyatakan apa? Kadzalik ya, demikianlah apa? Habis Ustaz. Mereka ditenggelamkan, maka wa aurathnaha qauman akharin, apa sahaja yang ada itu dipindahkan kepada kaum lain. Semudah itu. Apa poinnya kepada orang Quraisy pada zaman Nabi bila dibacakan ayat ini? Oh, kita ni kaya dekat Mekah ni,
Tapi sebenarnya orang lain dulu tu kaya je. Betul. Tapi bila melawan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekayaan, segala kesenangan yang ada itu akan dipindahkan sahaja, kamu akan hancur. Allah boleh buat begitu, ya. Dan ini untuk mengingatkan kepada orang-orang musyrik itu, jangan sombong, ya, seperti Firaun. Jangan mengacau kepada, menzalimi kepada orang-orang di sekeliling seperti Firaun menzalimi pada Bani Israel, walaupun kamu rasakan bahawa kamu kaya, ya. Dan mesejnya kepada kita sebenarnya, ya, kalau kita diberikan kelebihan, ada jannat, ada wa'uyun, ada mata air, ada swimming pool apa sebagainya, jangan sampai kita ini tidak berada dalam jalan Nabi Musa dan Nabi Muhammad, iaitu mengajak orang ke arah kebaikan. Pasal apa? Pasal kalau kita ada kesenangan tapi kita happy saja, kan, malah sombong, dia boleh jadi sama ada macam Qarun ataupun tentera Firaun ini yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih daripada itu ialah apa? Dia menyebabkan seseorang itu tidak dapat lagi jannatin wa uyun. Kita fast forward sikit Ustaz, ya. Kita tengok pada ayat yang ke 52. Ini kita nak tengok besok sebenarnya, ya, tapi kita tengok awal. Fi jannatin wa uyun. Ini balasan di akhirat nanti. Taman-taman mata air kepada siapa? Orang yang bertakwa. Itu poinnya, maksudnya ialah kita kaya juga tapi bina takwa dalam rumah kita. Kita mungkin miskin, tak ada apa-apa, tetapi kalau takwa dibina, insya-Allah Allah berikan apa istilahnya, taman-taman dan juga swimming pool. Maksudnya bukan swimming pool saja, sungai sekali di akhirat nanti. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu roha ataupun rohawa, ya, iaitu terbelah ataupun tenang terbelah. Satu kali disebut di dalam al-Quran yang kita tengok pada ayat 24 tadi. Allah kata tinggalkan saja laut itu terbelah, ya, kerana biar Nabi Musa fokus pada apa yang perlu dikerjakan, dan Allah handle bab-bab nak balas orang-orang yang yang lawan, kacau kita dalam nak meneruskan perkara kebaikan ini, biar Allah settle. Pasal apa? Pasal kalau kita yang settle kan, akhirnya rupa-rupanya kita habis masa, apa istilahnya, buang beras kan, buang beras saja untuk menyelesaikan orang yang selalu mengacau kita dalam kehidupan. Kita berehat sebentar, selepas ini kita menyambung balik bagaimana kita ingin mengelak daripada diazab ataupun disiksa oleh Allah di dunia ini lagi. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Tuhan, leraikanlah dunia yang mendiam di dalam hatiku, kerana di situ tidak ku mampu mengumpul dua cinta, hanya cintamu ku harap tumbuh di bajai bangkai dunia yang ku bunuh. Antara lagu Belanda Zikr. Zikr. Kemudian Abang Rehan kan, yang Abang Nazri Johani antaranya, dapatkan original lah. Dan kalau kita tengok kat sini, leraikanlah dunia yang mendiam dalam hatiku. Tadi ada Ustaz Fas cerita kan, Firaun yang begitu ketamakan, kesombongan, dunia anak yang punya. Subhanallah. Betul. Jadi ini penting Ustaz, ya, kita faham dengan jelas dalam surah Ad-Dukhan ini, kerana dunia, kerana kekayaan, seseorang itu boleh sahaja menjadi takbur. Ya, yang kita kena doa betul-betul, jaga-jaga dalam surah Al-Ahqaf nanti. Bila kita lihat bahawa kekayaan juga menyebabkan kita sibuk. Sibuk sampai tak sempat nak pergi call ataupun menghormati dan memberi
bakti kepada ibu ayah. Itu dalam surah Al-Ahqaf. Itu sebabnya dia ada clue sebenarnya kalau seorang itu kaya dan dia berbuat baik dengan ibu ayah. Kalau dalam surah Ad-Dukhan ini dia berbuat takwa, teruskan kaya. Teruskan kaya. Kalau katakan kaya tapi takwa tidak diperjuangkan, khuatir Allah akan sapu balik semula. Kalau dalam surah Al-Ahqaf nanti, kalau kaya sampai sibuk tak sempat ya, dengan mak pun sibuk kan. Sibuk setiap masa, itu perkara yang perlu kita semak kembali dalam kehidupan kita. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita dalami dahulu tajwid pada hari ini. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu-ibu, ayah-ayah, kita singgah jap ruangan tajwid kita, iaitu kita nak kongsi hari ini huruf yang perlu kita beri perhatian untuk kita sebut dia nanti dalam bacaan kita ini. Antaranya iaitu jom kita singgah dan saksikan paparannya, iaitu menyempurnakan 4 huruf ain dalam ayat ini. Ayat mana? Ayat yang ke 32. Masya-Allah. Jadi kita akan baca sambungan selepas ini, namun kita ulang kaji dulu. Tengok tu ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Masya Allah. Surah Azim. Ayat 32. Ada 4 huruf ain yang akan kita bertemu. Pertama, ala. Yang kedua, ilmin. Ala tadi baris atas, ilmin baris bawah. Kemudian jumpa lagi ala baris atas, dan kalimah yang keempat ada mat dengan dia, yang 2 harakat. Alamin. Jadi kita kenal pastikan, ingat tak dulu kita pernah belajar dekat mana tempat keluar ataupun makhraj huruf ain. Rongga kerongkongan kita ini ada 3 stesen. Ujung sekali, atas ni, tengah dan juga pangkal. Maka huruf ain letak kat mana? Huruf ain letak dekat tengah. Bukan ain anak kita tu. Ini huruf ain. Dekat tengah ni ada 2 huruf ain dan juga ha. Maka kita kena hati-hati supaya dia tak tertukar dengan hamzah, kan? Tak tertukar dengan huruf hamzah. Jadi kita baca walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin. Jadi dekat dengan hamzah. Dijelaskan dia ala ilmin alal alamin. Kalau guru dulu Ustaz dia kata kalau orang hak yang ain dia cukup mantap ni orang utara. Ayak. Lola. Semua ain semua. Jadi boleh latihlah. Untuk latihan. Ataupun kalau nak balik Kedah nantilah. Balik Kedah nanti. Jadi selamat mencuba dan bertalaki dengan guru-guru kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tar ya, untuk sama-sama kita memberi perhatian kepada huruf ain sebentar tadi. Bagaimana kita membaca dengan penuh betul maksudnya sebutannya itu penting. Dan sudah tentunya bila kita baca dengan tepat ini, dia menundukkan hati kita sebenarnya ya. Pasal kalau hati yang sombong, satu tak nak baca Quran, ataupun kalau baca pun dia main lajak aja. Kemudian kalau orang tegur ini kan. Jadi kita tak nak jadi begitu. Kita terus merendah diri dengan belajar. Ini yang kita belajar daripada kisah sebentar tadi, bila mana Allah menyatakan pada ayat yang ke-29 ya, di mana fama bakat alaihimus sama wal ardu wama kanu munzarin ya, iaitu apabila mereka itu ditenggelamkan. Siapa mereka? Tentera Firaun Ustaz ya, mereka yang kejar Nabi Musa dan juga pengikutnya ini, Bani Israel. Maka mereka ditenggelamkan, langit dan bumi tak menangis. Allah cakap bumi dan langit tak menangis. Apa sebab yang mereka tak menangis ni? Satu ialah kerana mereka ni langsung tak ada amal kebaikan yang naik ke langit. Itu sebabnya langit pun biarlah kan, get out ya. Dan bumi pun tidak menangis kerana mereka tidak pernah bersujud dan berbuat baik kepada orang di bumi ya. Kalau buat baik pun adalah untuk mendapat kesenangan untuk diri sendiri, maka mereka itu adalah orang yang tidak diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran untuk kita Ustaz ya. Jangan sampailah kita ini bila ada orang kata apa istilahnya, kubur kata Allah mari ya, orang kata pergi. Kayak begitu, itu baru punya perumpamaan tu kan. Maksudnya orang tak suka kerana keberadaan kita dekat pejabat ke kat rumah ke hanya merosakkan semangat-semangat kebaikan, berbanding dengan kita selalu memberikan semangat ataupun kata motivasi, seperti mana Nabi Musa nak membawa Bani Israel ini bangkit semula
dan Allah selamatkan pada ayat yang ke-30 itu walaqad najjayna bani Israil minal azabil muhin, iaitu Allah selamatkan, kami selamatkan Bani Israel daripada azab yang hina, daripada Firaun yang menghina rakyat ini. Sesungguhnya dia adalah yang sombong dan melampau batas. Jadi orang sombong melampau batas ini dia akan merosakkan orang di sekitarnya, asasnya kerana syirik, tidak mengutamakan Allah dalam kehidupan. Maka mari kita tengok pada ayat 32 hingga 39 bagaimana kita nak memastikan perkara ini juga masih dijauhkan daripada kita, agar jangan sampai Allah menguji kita, memberi ujian lagi. Covid sudah berlalu, bukan berlalu, masih ada Ustaz ya, tapi kita harap itu adalah satu peringatan daripada Allah agar kita kembali, bukan makin farah ataupun makin lagi sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 32 hingga ayat 39. Silakan. Terima kasih Fadil Fazrul. Saya terperasan komen daripada Puan Puan Julaiha Abdullah yang berada di US, United States, tempat kampung Ustaz Fazrul kan. Oh, saya cadang hujung tahun nak pergi sana Ustaz, insya-Allah. Oh, amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Okay. Mudah-mudahan terus Puan Jua, walaupun nun jauh di sana, sekarang pun delegasi PM kita pun berada dekat sana kan. Moga-moga dipermudahkan Allah dan dapat terus bersama dengan Al-Quran. Terima kasih kerana terus bersama dengan Al-Quran, My Quran Time. Kita sambung bacaan kita ayat yang ke-32 kan Ustaz Fazal? 32. Ayat yang ke-32 sehingga ayat yang ke-39. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan puan-puan, jom kita sambung bacaan kita dengan bacaan murattal jiharkah. Lama tak baca jiharkah. Jom kita cuba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 32 hingga 39 sebentar tadi. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama kita nak melihat apakah sambungan kepada komentar ataupun penerangan tentang kisah Firaun ya bersama dengan Nabi Musa sebentar tadi, bila kerajaan ataupun tentera-tentera Firaun itu telah ditenggelamkan. Allah memilih walaqadih tarnahum, kami telah memilih Bani Israel atas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala di atas sekalian alam ini pada ayat 32 untuk menggantikannya Ustaz. Ya, maksudnya kemenangan kepada Bani Israel dan ditenggelamkan kepada tentera-tentera Firaun. Wa atainahum minnal ayati ma fihi bala'um mubin, dan kami telah memberikan kepada mereka tanda-tanda, ya, banyak tanda-tanda kepada Bani Israel. Sebenarnya telah diberikan tanda-tanda ini kepada mukjizat-mukjizat kepada Firaun dan orang-orang ni dengan tongkat, dengan Nabi Musa letak tangan dekat sini, tetapi mereka tak beriman. Tetapi bagi Bani Israel diberi juga mereka pelbagai tanda-tanda seperti apa? Seperti turunnya manna wasalwa, awan ketika mereka berada ketika berada di padang pasir, kemudian terpancarnya air daripada batu, terbelahnya laut merah. Semua petanda-petanda ini adalah untuk memberikan kekuatan kepada mereka dan makin mereka dekat dengan Allah, ya, bukan jauh daripada Allah. Innaha ula'i la yaqulun, tetapi bila kisah yang dibawakan tentang kisah Nabi Musa ini dibawakan, orang-orang musyrik di Mekah itu masih lagi mereka menyatakan apa? Sesungguhnya mereka, kaum musyrik itu pasti akan berkata, tidak ada kematian selain daripada kematian di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan. Maksudnya bab percaya pada Allah, percaya pada hari akhirat ni, mereka musyrik ini kata no, kami mati sekali ni je, kan, dan kami tidak akan dibangkitkan. Ini yang dinyatakan pada ayat yang ke-35. Malah mereka mencabar pada ayat yang ke-36 itu, fatu biabaina, cuba bagi yang nenek moyang kami itu, in kuntum shadiqin, betul ke ada hari akhirat, syurga, buatlah cepat sikit, kita nak tengok apa neraka, mana neraka, begitu kan. Cabaran demi cabaran ini, kalaulah zaman ini orang tanya Ustaz ni, jam juga kita nak jawab, ya. Dan inilah yang disoalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada ayat yang ke-37 Allah mengajar. Nabi senyap jelah. Nabi kalau tak dapat Nabi tak ada pula engkau jangan lebih, dia tak ada. Nabi tak ada doakan untuk engkau neraka, tak ada, ya. Kita sama-sama tuan-tuan ni ambil pelajaran di situ, jangan menerakakan orang ataupun mengkafirkan orang, ya, menyesatkan orang. Tetapi Allah terus balas pada ayat yang ke-37. Apakah mereka kaum musyrikin lebih baik atau kaum Tubba, ya, atau orang-orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan kerana mereka adalah orang yang sungguh berdosa. Jadi Allah terus balas. Kalau orang-orang yang cakap betul ke mati akhirat lah, kan, kalau betul mana, kan? Kalau ada yang persoalkan hujah begitu, Allah mengajar kepada kita bahawa sebenarnya apakah mereka itu kaum yang lebih baik daripada Tubba. Tubba ni siapa? Tubba ini adalah satu kaum di Yaman, maksudnya di selatan Mekah. Pasal mereka dengar kisah Nabi Musa, itu jauh tu, dah lama. Tetapi bila bercakap tentang kaum Tubba di Yaman ini, mereka ini adalah kaum yang pernah datang ke Mekah ketika peristiwa Nabi lahir tu, kan, Ababil tu, kan, yang turun. Mereka bawa gajah. Mereka adalah kaum yang kuat, tapi Allah mudah sahaja mengalahkan mereka, ya, seperti daun yang dimakan ulat, dan kerajaannya pun hancur selepas itu. Jadi nak ceritanya ialah Allah dah pernah buat pada Tubba, mereka ni kuat tapi hancur. Kamu ni lebih baik ke? Kamu lebih besar ke daripada mereka yang lebih besar kerajaannya? Innahum kanu mujrimin, sesungguhnya mereka itu adalah pendosa. Nak cerita kepada kita lah Ustaz, ya. Sebenarnya selalu berbuat dosa, tidak mahu bertaubat, tidak mahu beriman, itu adalah mengundang kepada bala daripada Allah SWT, ya, kehancuran ekonomi, kehancuran negara. Dan jangan pula kita rasa macam tak apa, negara Malaysia ni dah lama dah ni, kan. Allah boleh tenggelamkan negara tertentu, Allah boleh naikkan negara tertentu yang kita sayang negara ini, ya, satu dunia kita sayang. Maka kita harapkan kita sama-sama mengambil pelajaran daripada perkara ini. Macam mana kita nak ambil pelajaran? Allah bawakan ayat 38, ya, ayat 38 dan ayat 39 kita baca sekali lagi untuk sama-sama kita bermula menjadikan diri kita tidak sombong dan tidak
mengundang kepada bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 38 kita baca dahulu. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, ibu-ibu ayah-ayah, kita nak baca sekali lagi ayat yang ke-38 Ustaz Fazal. 38 itulah ayat kedua daripada bawah. Kita nak baca sama-sama. Jom kita baca satu ayat insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ صدق الله العظيم. Dan kami tidak bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, termasuklah kita Ustaz. Ya. Itu permulaan bagaimana kita nak memastikan tidak sombong, ya, kerana orang yang sombong ini, satu ialah dia rasakan bahawa kita ni boleh happy-happy. Kan, happy go lucky kan. Dia rasakan bahawa enjoy lah kan kehidupan kita ni, kalau nak beribadah pun kat ujung-ujung usia nanti. Rupa-rupanya Allah jadikan langit bumi dan antara keduanya termasuk kita ada tujuan. Allah cakap dalam ayat 39, illa bil haqq, kecuali dengan kebenaran, ada tujuan, tetapi ramai yang tidak mengetahui Ustaz. Ramai tak tahu apa tujuan saya diciptakan, saya kena buat apa, kalau saya dah kaya ni saya kena buat apa. Ada orang begitu Ustaz. Yeah. Ada orang yang miskin, dia nak cari duit, bila dah dapat duit tu duit ni nak apa, happy lah. Itu sahaja puncak kepada kefahaman. Dan sebenarnya lebih daripada itu, kita bukan sekadar nak bermain-main di sini, tetapi kita ada perkara serius. Kita nak membina rumah kita di akhirat yang happy ever after nanti Ustaz ya. Banyak bahasa Inggeris pula Ustaz ya, yang kekal kita punya kegembiraan. Itu yang Allah nyatakan pada ayat 38-39. Dan insya-Allah kita akan mendalami apakah caranya lagi pada hari esok. Tapi hari ini kita lihat dahulu resolusi kita bersama. Yang pertama, resolusi kepada hari ini, sentiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah melindungi kita sebagaimana Nabi Musa meminta perlindungan daripada Allah daripada segala cabaran, ancaman Firaun pada waktu itu. Yang pertama. Yang kedua, jauhi sikap sombong dan melampau batas, ya, kerana itu akan mengundang bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah selamatkan Bani Israel dan juga Nabi Musa. Yang ketiga, berbakti dan berbudi kepada bumi dan alam ciptaan Allah, termasuk manusia di sekeliling kita, kerana kita tidak mahu sampai langit dan bumi tidak menangisi kita, manusia lain pun tidak menangisi kita, kerana tak ada satu pun budi yang ditanamkan atas muka bumi ini. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Fatul Safas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kehidupan kami di atas muka bumi ini kehidupan yang senantiasa disinari dengan cahaya nurul Quran, memimpin memandu kami sekeluarga, memimpin masyarakat, memimpin negara ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan Al-Quran sahabat akrab kami, walau di mana juga kami berada, Al-Quran tetap mekar segar dalam hati kami, jiwa kami ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, mohon kepadamu ya Allah, permudahkan urusan kami agar kami senantiasa tunduk dan patuh sujud kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Qadarullah.
Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah menerima amal kita, Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini, dan sudah tentunya kita berharap Allah memimpin kita agar jangan diberikan azab kepada kita di dunia, di akhirat. Salah satunya untuk sama-sama kita berjuang dalam tabung gerakan Al-Quran, satu platform setiap hari dimaklumkan untuk sama-sama kita berfikir bagaimana generasi kita sentiasa dekat dengan Al-Quran dan selalu jelas apakah tujuan hidup dalam kehidupan kita seharian, untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Dan kita akan bertemu lagi pada halaman akhir surah Ad-Dukhan esok insya-Allah. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.